Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada tim Seremban akan membentangkan tentang ekonomi. Saya Muhammad Amir Fauzan bin Azahari selaku ketua, nombor metrik 289081. Kumpulan kami, tim Seremban terdiri daripada Muhammad Aidil Azahar bin Rosli 289317, Ahmad Ashraf bin Muhammad Fazil 289283, Muhammad Ainuddin bin Muhammad Fuad 289090, Muhammad Ashraf Azrul bin Ahmad Kamil 18014. Seterusnya saya akan membentang tentang masalah ekonomi. Apakah yang dikatakan dengan masalah ekonomi? Iaitu merujuk kepada jenis barang atau perkhidmatan yang hendak dikeluarkan oleh sesebuah firma, bergantung kepada keperluan dan kehendak pengguna. Ianya juga untuk memastikan dapat memenuhi kehendak individu yang tidak terhad permintaannya. Yang kedua, berapa? Merujuk kepada jumlah atau kuantiti barang yang hendak dikeluarkan, bergantung kepada berapa banyak permintaan daripada pengguna akhir. Hanya keluarkan jumlah mengikut permintaan demi mengelakkan daripada berlakunya masalah lebihan atau kekurangan barang dalam pasaran semasa. Yang ketiga, bagaimana mengatasi masalah ekonomi? Kaedah suatu barangan dikeluarkan sama ada guna insentif buruh atau insentif modal. Setiap firma akan pastikan kos pengeluaran minima manakala output atau hasil pengeluaran dimaksimalkan namun tetap mengekalkan kualiti. Dan untuk siapa? Yang keempat adalah ramalan tentang siapakah individu yang akan mendapat atau memperoleh barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan. Ianya bergantung kepada corak agihan pendapatan seseorang individu tersebut. Faktor pengeluaran. Nombor 1 adalah tanah, di mana sumber alam semula jadi yang terhad penawarannya. Ganjaran adalah bermakna sewa. Yang kedua, buruh, individu yang memberi sumbangan dari sudut tenaga tidak kira sama ada secara fizikal maupun mental, terlibat dalam proses untuk mengeluarkan sesuatu barang atau perkhidmatan. Ganjarannya adalah upah. Yang ketiga adalah modal, alat atau wang yang dikeluarkan untuk meningkatkan pengeluaran. Ganjaran adalah sama dengan faedah. Dan yang terakhir sekali, usahawan, individu yang berperanan dalam menggabungkan semua faktor pengeluaran secara cekap dan efisien. Ganjaran bersamaan dengan untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashraf Azrul bin Ahmad Kamil, nombor kad pelajar 289014. Saya akan menerangkan tentang hukum permintaan. Hukum permintaan bermaksud kuantiti permintaan untuk sesuatu barangan atau servis yang mempunyai hubungan yang songsang, iaitu negatif dengan harga barang atau servis tersebut, di mana semakin tinggi harga barang atau servis tersebut, semakin tinggi kuantiti yang diminta dan juga sebaliknya. Permintaan dalam konteks ekonomi adalah kesanggupan seseorang untuk memiliki apa sahaja kerana mereka mempunyai kebolehan untuk membayarnya. Sejumlah barang yang diminta untuk dibeli pada harga yang tertentu dan berdasarkan keinginan seseorang pengguna pada satu waktu yang tertentu. Sebagai contoh, harga minyak RON 97 ialah berada pada sekitar RM4.75 seliter. Harga minyak RON 97 telah meningkat dari RM3 seliter bermula dari tahun Januari 2022. Jadi permintaan pengguna semakin berkurangan dan terpaksa memilih alternatif lain, iaitu hanya memilih untuk menggunakan minyak RON 95 yang mana harganya lebih murah, iaitu RM2.05 seliter sahaja. Hukum penawaran. Penawaran dari segi ekonomi ialah kesanggupan pengeluar untuk mengeluarkan kuantiti barang pada satu tingkat harga dalam tempoh masa yang tertentu.
Mempunyai hubungan yang positif di antara harga barang dengan kuantiti barang yang sanggup ditawarkan oleh pengeluar, di mana semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak barang yang sanggup dikeluarkan oleh pengguna. Sebagai contoh, pada musim pandemik COVID-19, terdapat kenaikan permintaan terhadap topeng muka. Pada awal pandemik, harga pasaran topeng muka mula meningkat. Jadi pengeluar sanggup meningkatkan produktiviti mereka untuk menawarkan topeng muka dalam pasaran. Terdapat dua jenis penawaran, iaitu penawaran individu dan penawaran pasaran. Penawaran individu ialah kesanggupan seseorang pengeluar untuk menawarkan sesuatu barang pada satu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Penawaran pemasaran ialah kesanggupan beberapa pengeluar untuk menawarkan sesuatu produk atau servis pada satu tingkat harga. Faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang lain, kos input, matlamat pengeluar, teknologi, dasar kerajaan, jangka masa dan bilangan pengeluar. Keseimbangan pasaran. Lokasi pertemuan antara penjual dan pembeli adalah dipanggil pasaran. Terbahagi kepada pasaran barang dan juga pasaran faktor. Keseimbangan pasaran pula adalah apabila kuantiti permintaan dengan kuantiti penawaran adalah sama pada satu tingkat harga tertentu. Pasaran dikatakan seimbang apabila berlaku persilangan pada teluk permintaan dan juga teluk penawaran. Berlaku di mana keadaan pasaran tidak keterlebihan dan juga kekurangan terhadap permintaan dan juga penawaran. Penentu keanjalan permintaan harga. Keanjalan permintaan berkait rapat dengan pemboleh ubah seperti kuantiti permintaan sesuatu barangan berdasarkan perubahan terhadap penentunya, iaitu seperti penentu harga sesuatu barang itu sendiri, serta penempatan yang dipenuhi oleh isi rumah atau seseorang individu. Diklasifikasikan kepada 3 kategori, iaitu keanjalan permintaan harga, keanjalan permintaan pendapatan dan juga keanjalan permintaan bersilang. Faktor yang mempengaruhi keanjalan permintaan harga ialah 1. Barang pengganti. Banyak barang pengganti dikategorikan sebagai permintaan anjal. Contoh, produk roti daripada pengeluar berbeza, Gardenia dan H5. Gardenia naik harga, tukar beli H5. Yang kedua, jangka masa. Jangka pendek dikategorikan sebagai permintaan tidak anjal. Permintaan tidak berubah disebabkan kesuntukan masa seseorang individu untuk mencari barang pengganti. Jangka panjang dikategorikan sebagai permintaan menjadi anjal. Individu mempunyai banyak masa untuk mencari barang pengganti apabila berlaku kenaikan harga barang. Yang ketiga, kesetiaan jenama. Setia dikategorikan sebagai permintaan tidak anjal. Contoh, kasut keluaran naik. Peminat jenama naik akan tetap membeli kasut jenama naik walaupun harga meningkat dan mungkin akan mengurangkan sedikit sahaja kuantiti belian. Tidak setia dikategorikan sebagai permintaan anjal. Contoh, susu keluaran Dutch Lady dan Farm Fresh. Individu yang tidak setia dengan satu-satu jenama tetap akan membeli susu namun dengan harga yang rendah asalkan dapat minum susu tanpa peduli jenama syarikat pengeluar. Bermakna apabila syarikat Farm Fresh menaikkan harga, mereka akan membeli daripada syarikat Dutch Lady. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya 289090 Muhammad Ainuddin Muhammad akan menerangkan tentang pasaran persaingan sempurna. Keadaan di mana ramai pembeli dan penjual di pasaran yang melakukan aktiviti membeli dan menjual barang pada satu tingkat harga yang pasaran telah tetapkan. Harga yang ditetapkan berdasarkan keseimbangan kuantiti, permintaan dan juga penawaran. Keluk pasaran persaingan sempurna dikategorikan sebagai anjal dan sempurna. Bilangan firma yang banyak dalam pasaran yang menawarkan produk yang sejenis. Semua firma bebas untuk keluar dan masuk dalam pasaran persaingan sempurna kerana tiada sebarang halangan. Firma dapat keuntungan secara normal untuk jangka yang panjang.
Firma menghasilkan sebuah produk yang bersifat homogeneous, barang yang bersifat pengganti sempurna seperti roti daripada dua syarikat pengeluar yang berbeza seperti Garnier dan Hi-Fi. Seterusnya dan terakhir, pasaran monopoli. Keseluruhan penguasaan terhadap sesuatu barangan atau perkhidmatan dalam pasaran tertentu oleh sebuah organisasi atau syarikat. Terdiri dalam firma tunggal yang hampir tiada pengganti dan mewujudkan halangan bagi organisasi lain untuk memasuki pasaran ekonomi. Contohnya TNB. TNB merupakan firma tunggal yang memonopoli pasaran dalam sektor bekalan elektrik di Malaysia. Barang dan perkhidmatan yang ditawarkan tiada pengganti hampir. Pengguna tiada pilihan dan terpaksa membeli barang yang dikeluarkan oleh firma tersebut. Contoh Syabas, Sain dan syarikat air Johor. Sekian, terima kasih.